cinta yang tersimpul sekian lama. Gunung didaki, gelora dituruni, segera melangkah gagah seiring bersatu. Kita jalin tekad berpadu, menang bersama demi negara. Hargai pengorbanan di barisan hadapan, menang bersama demi negara. Mari kita kibarkan dengan gagah bagi kemenangan. Oh, di barisan hadapan, menang bersama demi negara. Mari kita kibarkan dengan gagah bagi kemenangan. Damaian milik kita bersama, amanah bangsa junjung selamanya. Abadikanlah jiwa dan ragamu, teguh sinar cahaya, satukan jiwa. Semarakkan api cinta di hati, pada setiap insan kita gamaikan. Agak gemilang
Jalan untuk tertubuhnya negara baru Malaysia itu sudahlah terbentang dengan jelasnya. Inilah yang dikehendaki satu teladan. Kerana dunia pada waktu ini bergaduh berbagai-bagai, bergaduh kerana kelas orang ni lain, bergaduh kerana bangsa orang ni lain, bergaduh kerana bahasa orang ini lain, bergaduh kerana agama orang ini lain. Tapi bagi pihak kita, kita boleh hidup dengan baik, dengan manis muka, dengan perasaan kasih mesra antara satu dengan lain. Tidak terkira apa bangsa, apa agama, apa rupa, apa kulit, apa pun kita tak kira, asal kita boleh duduk sama sekali sebagai satu bangsa. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Setelah dijajah oleh Portugis, Kami asing dan orang Inggris. Saya anak Malaysia. saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Dari Perlis sampai ke Sabah, rakyat bersatu kekal muhibah. Bumi bertuah, hasil melimpah. Siapa rajin hidup mewah. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Assalamualaikum, Vanakkam dan Ni Hao. Dari orang semenanjung, Borneo dan Pulau. Mari kita jaga kita, jadi kami dan mereka sama-sama kumpul selesa, mohon dan mereka. Melayu asli, Cina, India, Kadazan, Iban, Bugis pun ada. Semua kaya dengan budaya, di bawah kibaran satu bendera. Saya
InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia! Di Kuching, ibu kota Sarawak, rakyat menyaksikan pelantikan UMNO yang pertama dari anak negeri, yang terutama Datuk Haji Abang Ofen. Tuan yang terutama itu berikrar berkhidmat kepada bangsa dan negara Malaysia, memimpin negeri mengikut lunas-lunas demokrasi. Manakala oleh Ketua Menteri Sarawak, seorang Iban, Encik Stephen Skalong Lincoln, diisytiharkan bahawa Sarawak sekarang telah meningkat taraf menjadi sebuah negeri. Setelah itu, oleh Wakil Kerajaan Pusat, Menteri Pertanian dan Kerjasama Tuan Haji Muhammad K. Johari memasyhurkan kemerdekaan Sarawak dari apa jua bentuk penjajahan. Merdeka bersekutu di dalam negara Malaysia. In the name of God, the compassionate, the merciful, praise be to God, the Lord of the universe. Bahawasanya oleh kerana suatu perjanjian yang diperbuat pada 9 hari bulan Julai tahun 1963, Whereas, by an agreement made on the 9th day of July in the year 1963, Matadi pinidondian Latoda di Sisam Dabuhan Tepetu tahun 1666 tahu Merdeka! 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 Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia prihatin. Anda bersama saya Nur Hafiz Zainuddin selaku host program Influencer at Japan Selangor yang akan membincangkan topik Hari Malaysia. Masih ramai yang tidak tahu secara langsung melalui Facebook Jabatan Penerangan Negeri Selangor. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Jabatan Penerangan Selangor melalui Instagram Japan Selangor, Twitter @Japan Selangor 1, YouTube Jabatan Penerangan Selangor dan TikTok @Japan Selangor 1. Kepada sedang menonton, jangan lupa like dan share program ini. Baiklah, mungkin ramai dalam kalangan kita yang hanya tahu Hari Malaysia jatuh pada 16 September kerana ianya telah digazetkan sebagai cuti umum. Tetapi apakah maksud yang sebenarnya dengan Hari Malaysia? Apa kata kita kupas topik ini sebentar lagi? Tetapi sebelum itu, saya akan perkenalkan dahulu ahli panel kita yang akan berbicara berkenaan topik yang saya kira cukup menarik, iaitu Hari Malaysia, masih ramai yang tidak tahu. Bersama kita pada hari ini, Encik Amiri Taudin Roslan, Pegawai Penerangan Daerah Hulu Selangor. Pegawai Widi. Khabar baik, Alhamdulillah. Okay, terima kasih sebab sudi hadir bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak berkenalan sedikit dengan Widi Amir. Silakan. Okey.
Saya kenalkan, nama saya Amir Ritaudin bin Roslan. Panggil saya Amir. Saya berasal dari Melaka. Mak bapak saya orang Melaka. Daripada Melimau dan juga Melimau, Kampung Sebatu Melimau dan juga dari Bukit Cina, Melaka. Saya sudah berkahwin, mempunyai seorang anak. Pengalaman, dari segi pengalaman kerja, sebelum saya berkhidmat di Pejabat Penerangan Daerah Hulu Selangor, saya terlebih dahulu berkhidmat di Ibu Pejabat Jabatan Penerangan, seterusnya di Jabatan Penerangan Negeri Perlis, Jabatan Penerangan Negeri Sabah, dan pernah dipinjamkan sebagai pegawai perbunga awam di Kementerian Pertahanan selama 10 tahun dan di Jabatan Latihan Khidmat Negara sebagai pegawai perbunga awam juga. Okey. Jadi kita telah bersama dengan orang yang tepat untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Satu Malaysia terpusing. Okey? Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tentang Hari Malaysia, kita ingin mendapatkan penjelasan daripada ahli panel, apakah yang dimaksudkan dengan Hari Malaysia. Silakan. Okey. Secara umum, Hari Malaysia merupakan hari tertubuhnya negeri Malaysia, negara Malaysia, Malaysia itu sendiri pada 16 September 1963. Ya. Ia berdasarkan pada penyertaan Malaya, Borneo Utara, Sarawak dan juga Singapura. Maka tertubuhlah Malaysia, negara Malaysia kita sekarang. Ia berdasarkan daripada perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia yang ditandatangani oleh wakil-wakil kerajaan British, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Itu pada 31 Ogos 1963 dia tandatangani. Tapi diisytiharkan secara rasmi pada 16 September 1963. Jadi tarikh keramat 16 September 1963 tu tertubuhlah negara Malaysia kita yang sekarang ni dengan nama Malaysia. Seterusnya mungkin ramai yang kurang pasti atau kurang jelas sebab bermula pada tahun 2010 baru kerajaan beri kita cuti umum seluruh negara, kan? Pada tarikh 16 September setiap tahun. Sebelum-sebelum tu tak ada. Jadi setiap kali hari kebangsaan yang kita tahu cuma hari kemerdekaan. 31 Ogos setiap tahun kita sambut. Tapi Hari Malaysia ramai yang tak perasan pun, kan? Ada Hari Malaysia seterusnya. Selepas daripada 2010 kita dah mula sambut lepas Hari Merdeka, Hari Malaysia, kan? Jadi secara tak langsung mereka tahu yang dua-dua perayaan tu dia melibatkan patriotisme, kenegaraan, kan? Jadi ada yang tahu lepas Hari Merdeka, Hari Malaysia lebih kurang sama aja, tanpa memahami sebenarnya apa tu Hari Malaysia, kan? Yang dia tahu 16 hari bulan ada cuti, kan? Jadi dia pun buat tak tahu saja. Ikutkan saya suka jelaskan di sini sebab sebelum tu waktu saya sekolah pun kita tak ada cuti rasmi pada 16 September, kan? Jadi fakta tarikh itu lebih kepada sekadar sejarah yang perlu kita ingat tanpa ada hari cuti khusus, kan? Maka sekarang selepas pada 2010 dah ada cuti, dia dah ada perayaan khas untuk Hari Malaysia, itu yang kita kena sambut. Sebab berdasarkan pada responden yang kami tanya, ya, bila turun padang waktu program Info on Wheel, kita ambil 20 responden, ya, pelbagai kaum. Kita tanya, tahu tak Hari Merdeka? Tahu, Hari Merdeka 31 Ogos, kita bebas, kan, daripada penjajahan kuasa-kuasa asing. Hari Malaysia, tahu tak Hari Malaysia? Hari Malaysia, ramai yang tak tahu. Dalam 20 orang yang kita tanya, 4 orang saja yang berikan jawapan tepat. Duka cita yang lain tu tak faham. Ada yang tak berapa jelas. 16 September tu cuti saja sebenarnya, kan? Cuti Hari Malaysia. Hari Malaysia bukan Hari Merdeka. Hari Malaysia bukan ke hari sekali dengan Merdeka. So lepas Merdeka kita ada cuti lagi 16 September. Bukan. Hari Malaysia adalah penubuhan negara Malaysia, 16 September 1963. Jadi setelah
diberikan cuti pada 2010, semenjak 2010 tu kita dah ada sambutan cuti tu. Kerajaan bagi, bukan sekadar cuti. Cuti tu adalah cuti yang perlu kita gunakan sebaiknya. Bila kerajaan adakan sambutan, adakan pelbagai acara pertandingan, itulah yang kita kena menyertai, kita kena tengok kat TV, kita kena faham apa erti cuti kita pada tarikh itu, ya, untuk menyerapkan lagi semangat jati diri dan cintakan negara. Sebab kita kena usahakan bahawa Hari Merdeka is Merdeka, Hari Malaysia is Hari Malaysia, berbeza, ya. Jadi oleh kerana ertinya tu melibatkan kenegaraan dan patriotisme, itu yang ramai yang keliru sebenarnya. Tarikh pun berdekatan sebenarnya. Tarikh pun berdekatan. Kalau Jabatan Penerangan tu buat program daripada mula Ogos sambung terus 16 September kan. Jadi orang tahu semua melibatkan bendera dan kenegaraan. Baiklah, berbicara mengenai Hari Merdeka, saya kira masih belum terlambat untuk saya ucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan 2021 dan ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-64 pada 31 Ogos yang lalu. Terus kibarkan bendera anda, kibarkan jalur gemilang di premis-premis perniagaan, kediaman-kediaman anda dan juga kenderaan-kenderaan anda dengan tata cara yang betul. Okey? Baiklah, kita akan teruskan pengertian kita dalam Hari Malaysia ni, mengapa perlunya kita menyambut Hari Malaysia. Okey, terima kasih. Kenapa kita perlu sambut Hari Malaysia? Hari Malaysia kita perlu sambut oleh kerana kita perlu memperingati sejarah negara, khususnya kepada golongan muda, kan? Sejarah. Sambutan tu, kalau kita tak adakan cuti ataupun kita agensi-agensi kerajaan dan juga swasta serta pelbagai pihak lain tiada adakan program ataupun apa-apa promosi, masyarakat semasa langsung tak tahu. Generasi muda lupa, tak teringat pun. Ada, kita mungkin ingat sebab kita dah pernah rasa dulu. Tapi kalau kita tak teruskan dengan sambutan, benda ni akan lama-lama akan jadi lupa. Tambah pula sekarang generasi muda ni lebih kepada gadget saja, kan? Apa yang kita paparkan kat gadget, apa yang kita salurkan kat gadget tu, itulah yang mereka terima. Jadi kalau kita tak wujudkan ataupun kita tak adakan satu sambutan, ni kerajaan dia dah bagi cuti, kan? Cuti tu bukan untuk kita 16 September tiap tahun, oh kita berehat. So, esok-esok ni 16 September, so adalah cuti aku rehat, kan? Bukan sekadar berehat. 16 September ada sale kat situ, kat sini, kan? Jadi semua buru-buru nak pergi ni, kan? Sebab sale. Malaysia memang banyak sale. Jadi tak boleh kita nak fahamkan sekadar cuti saja. Jadi sambutan tu kena ada. Bila sebelum 16 September tu dah ada promosi. Gabungan ataupun kita persefahaman semua kaum yang ada di Malaysia, kaum-kaum utama, ya. Selain pada bahasa Malaysia, kita ada pelbagai bahasa yang lain. Kita ada pelbagai budaya yang lain. Kita ada pelbagai kaum. Kita ada kaum-kaum utama. Kita ada kaum pribumi. Jadi apabila Hari Malaysia tu, waktu itulah sambutan tu kita perlu tonjolkan, kita ketengahkan pelbagai budaya yang ada. Sebab waktu inilah sebaik-baiknya untuk generasi muda faham, kan? Selain daripada persembahan hiburan, kita ada persembahan dari segi drama, pertandingan, promosi, kempen dan macam-macam lagi. Larian contohnya, kan? Bila Hari Malaysia macam-macam membuat. Larian Hari Malaysia, futsal Hari Malaysia macam itulah. Iya. Bukan sekadar nama Hari Malaysia. Penglibatan tu, penyertaan. Kita perlukan pelbagai kaum sekali untuk nampakkan itulah Malaysia. Kalau kata Cogan kata cucu-cucu Malaysia dulu, kan? Malaysia truly Asia. Semua ada. Kaum-kaum utama ada kat situ. Itulah yang kita perlu tonjolkan atas penubuhan Malaysia, perpaduan kita tu, yang mana kita banggakan, kan? Jadi kita dalam sambutan tu kita perlu punch lagi. Orang kata bagi tarikan lagi untuk generasi muda menyertai, kan? Seterusnya dia memahami erti Hari Malaysia tu. Jadi sambutan tu penting, ya.
orang Malaysia mesti kena sambut Hari Malaysia. Orang Malaysia. Sebab kalau kita perasan contoh perayaan Songkran kan di Thailand, orang kita sendiri boleh ke sana untuk nak merasai macam mana suasana sambutan-sambutan di negara luar kan. Kenapa bukan Hari Malaysia kita tak nak sambut betul-betul? Kan? Kenapa kita tak nak seronoknya sebagai anak Malaysia sambut Hari Malaysia ni kan? Waktu ni lah 16 September. Ya, perlu kita sambut dengan pelbagai acara untuk meneruskan fahaman pada generasi muda kita tentang erti Hari Malaysia 16 September tu sebenarnya. Dalam sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, kita akan berehat sebentar dan saksikan video-video yang telah disediakan. Kata orang dulu-dulu, merdeka itu ialah daerah tanpa kerikil. Subur tanahnya. Sebab suka cakap tengok orang kan. Nak minum boleh tak? Boleh. Kata orang itu lagi, merdeka itu putih hitam warnanya. Amat sakti tongkat cokmarnya. Amat ampuh geliga tuahnya. Adalah ubat mujarab sisa luka pedih pejuangnya. Adalah penawar runtuhan. Kata orang itu lagi, merdeka adalah seekor helang yang raya ini adalah di antara kedua matanya jua. Demikian harganya kemerdekaan itu. Tetapi kata orang sekarang, kemerdekaan itu adalah merpati putih yang patah sayapnya, yang luka matanya, terlalu pincang terbang hinggapnya. Pada kakinya ada getah jerat yang melekat, yang dia lupa di mana dapatnya. எனக்கு இந்த சனிக்கிழமை வந்து செகண்ட் டோஸ் குத்து போறேன்ப்பா. சரிப்பா, எனக்கு 9:30 மணிக்கு வேற டிஸ்கஷன் இருக்கு. சரிம்மா, நீ உடம்ப பாத்துக்க. இந்த ஃபேஸ் மார்க்கர் வந்து டபுளா போட்டுக்க. ரொம்ப பத்திரமா இருமா நீ, சரியா? நீங்க உடம்பு பாத்துங்கப்பா. அம்மாவை கேட்டதா சொல்லுங்கப்பா. பிரேமா, உடம்பு பாத்துக்கோ. ஓகே மைக்கா. இந்தாம்மா போனு. அக்காவை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்றேன்ப்பா. ஆமாம்மா, எனக்கும் ரொம்ப மனசு வேதனையா இருக்குமா.你怎么了？还好吗？帮打给家人想念好吗，老孙？Tidaknya sehat kah? Mereka sehat, happy je. Nama ke? Benda abang நல்லா இருக்கணும். Takkan kau nak balik pula? mana boleh? Nanti kena saman tu. பரவாயில்லம்மா, நிலைமை எல்லாம் மாறும். பிறகு எல்லாமே சரியாகனாக நம்ம எல்லாமே மீட் பண்ணலாம். வருத்தப்பட வேண்டாம். Aku tahu semua ni uji kesabaran kita. Macam inilah rindu saya pada mereka. Dulu mana ada kita call hari-hari. Sekarang hampir setiap hari kita video call. Pandai pun tahu. Dah lah, jangan saya sedih lagi. அவங்க பிள்ளைங்களை வந்து ரொம்ப மிஸ் பண்றாங்க. அதனால நம்ம வந்து ரொம்ப சுயநலமாதியா இருக்கக்கூடாதும்மா. Tuhanku, tolong jagakan dia di sana. Tuhanku, lindungi mereka.
jatuh. Demi negara, menang bersama. Kita hadapinya bersama. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2021. Marilah kita memeriahkan Bulan Kebangsaan dengan bersama-sama mengibarkan jalur gemilang di premis kediaman, perniagaan dan kenderaan kita. Dalam kegarahan meraihkan Hari Kebangsaan, kita harus mematuhi SOP yang ditetapkan dan mengamalkan norma baru dalam komuniti. Selamat Hari Kebangsaan, kibarkan jalur gemilang kita. Lindung diri, lindung semua. Datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Selamat datang semua, ini masa kita. Di mata dunia, luar biasa. Baiklah, kita kembali semula dalam program Influencer at Capen Selangor yang sedang membicarakan tentang Hari Malaysia. Masih ramai yang tidak tahu. Secara langsung melalui Facebook Jabatan Penerangan Negeri Selangor. Terima kasih kerana masih setia menonton. Kita akan teruskan dengan soalan berikutnya kepada ahli panel. Apakah isu atau cabaran dalam usaha menyemai kefahaman dan semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda pelbagai kaum pada masa ini? Silakan. Okey, terima kasih. Berkenaan dengan isu dan cabaran untuk menyemai perpaduan, ya. Yang pertama sekali bagi saya adalah pengaruh daripada media luar, ya, media barat. Pengaruh media barat, media asing. Contohnya macam sekarang kita di zaman media sosial, kan. Terlalu banyak lambakan pengaruh-pengaruh daripada media luar, contoh seperti muzik, hiburan-hiburan lain yang mempengaruhi bukan sahaja golongan belia, malah golongan kanak-kanak sendiri, ya. Kanak-kanak sendiri dia peringkat umur mereka tu dah terserap bahan-bahan hiburan daripada media barat yang membuatkan mereka lebih terikut-ikut, ya, dan langsung tak nak memahami erti perpaduan tu sebenarnya. Sebab bila mereka dah rasa seronok, mereka pun dah tak berminat dah. Di peringkat kanak-kanak lagi, di peringkat orang muda lagi, kan. Bila dah terlalu banyak tanpa sekatan di media sosial. Selain daripada tu, penyebaran berita-berita palsu, kan. Penyebaran berita-berita palsu yang sebelum ni
terlalu hebat diperkatakan di media-media sosial kan. Banyak, kalau ada apa-apa sikit je terus sebarkan kat media sosial. Ada gaduh sikit dah mereka sebarkan kat media sosial. Jadi bila mereka kongsikan semua benda-benda tu, pada peringkat awal mungkin kita nampak dia biasa, tapi bila ia sudah tersebar, tular satu Malaysia, kaum-kaum tertentu akan tengok dan akan baca, dan ada pula yang mula menambahkan lagi bara dekat situ. Jadi bila mereka dah mula dengan komen-komen yang negatif, mula lagi seronok untuk kecam sana kecam sini, membuatkan jurang semakin besar kan, jurang antara kaum itu jadi semakin besar. Itulah yang kita betul-betul nak banteras berkenaan dengan penyebaran berita palsu. Sebab walaupun kita nampak benda tu sebenarnya kecil, tapi implikasinya tu sangat besar ya. Ia membuatkan bila seseorang, contoh, kita ambil contoh, bila seseorang ibu dia percaya tentang berita palsu yang terjadi di kawasan dia, di daerah dia, contoh macam saya di Hulu Selangor kan. Jadi bila ada satu-satu pergaduhan yang melibatkan isu kecil saja, lepas tu ada pula orang kongsi, bila seorang ibu ni dia tengok, takutlah nak datang sini, itu kaum tu bahayalah, ini kaum ni bahayalah. Jadi dia pun bagi tahu anak dia, kita jangan datanglah situ, kita pergi kat tempat lain. Itulah yang menjadikan keadaan semakin teruk kan? Itu yang kita tak nak. Kita betul-betul nak banteras berita-berita palsu ni. Sebab walaupun macam saya ceritakan tadi, benda ni kecil saja kan, dan bila dia kongsi, dia pula cakap dengan jiran dia, you tengok tak berita ni, you tengok tak dekat handphone ni, ada orang kongsikan ada gaduh macam ni lah. Tambah pula lagi, ada lagi satu berita kebetulan yang menyokong pula isu tu. Kita pun dah mula menjauh antara kaum. Orang kata kita punya persefahaman dah semakin renggang. Itulah yang menjadikan masalah bila kepada agensi-agensi kerajaan, khususnya Jabatan Penerangan. Kita penat kempen. Setiap tahun kita buat pelbagai program untuk mengeratkan lagi perpaduan. Sebagai ejen perpaduan kaum, kita adakan pelbagai aktiviti, tapi dengan tersebarnya berita-berita palsu yang satu dua tu, menjadikan hasilnya terbantut, tak jadi. Apa yang kita laksanakan sekadar gitu saja dia punya implikasinya, sebab tersebarnya berita-berita palsu. Jadi sebab tu dalam program ni pun saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang kongsikan apa-apa video ataupun apa-apa yang maklumat tak sahih ataupun kita tak pasti, jangan kita cepat sangat nak share dekat WhatsApp group. WhatsApp group kadang kat kampung, dekat taman-taman, laju. Dah ada jawatan kuasa tu kan, share lah, aku nak jadi orang pertama lah yang share. Kau tengok tak, kau tengok ni. Itulah yang terjadi semasa. Kalau kita perasan sebelum-sebelum ni ada keluar berita suri rumah didenda berapa ribu kan, kerana menyebarkan berita tak betul tentang COVID-19 kan. Dia cakap COVID ni macam ni lah, macam tu lah, buatkan orang takut. Satu taman dah takut ni. So kita tak nak macam tu. Benda simple saja, tapi kalau kita sempat fikir dulu, kita teliti dulu, kita selidik dulu berita tu, baru kita kongsi. Kalau betul, kalau tak, jangan kongsi. Itu antara isu lah. Selain daripada tu, di sekolah. Kalau kita ambil di sekolah, program-program di sekolah dah peruntukkan sambutan untuk sambutan lebih tertumpu kepada 31 Ogos. 31 Ogos saja. Itu saja yang selalu diorang tekankan dalam sambutan di sekolah-sekolah, buatkan murid semakin tak perasan 16 September tu apa kan. Mungkin yang ingat fakta sejarah dia tahulah, yang tak ingat dia pun tak tahu. Dia tahu 31 Ogos merdeka kan, 31 Ogos merdeka, kita ada buat inilah, ada buat pakaian beragam lah, ada buat itu. Tapi Hari Malaysia sendiri tak ditekankan dalam sambutan di peringkat sekolah, membuatkan pelbagai generasi terlupa. Di samping tu isu-isunya antaranya salah satu penyertaan kurang, penyertaan. Bila 16 September ada buat apa-apa pertandingan di peringkat kampung ke, di peringkat agensi ke,
tak nak turut serta. Kalau serta pun balik-balik orang tu je. Jadi penyebaran fahaman tu ataupun sambutan tu, mood dia tak meluas. Dia orang-orang tu je. Jadi macam oh dah tak seronok. Lama-lama pudar, dal je macam tu. Tak seperti hari kemerdekaan. Kan, sambutan hari kemerdekaan semangat sikit. Tapi hari Malaysia tak seperti hari kemerdekaan lah. Itu antara isu. Kurang sambutan, pengaruh media barat, penularan berita palsu. Selain daripada itu, kita kurang mendampingi golongan muda. Kan? Golongan muda ni yang betul-betul nak kena tahu sebab dia yang akan mewarisi. Jadi bila apa-apa program kita libatkan kanak-kanak, orang tua. Kanak-kanak, orang tua. Jadi bila kanak-kanak dengan orang tua je yang kita libatkan, dia sebab bila golongan muda dia dah tak nak, so kita pun tinggal. Kita tak usaha mendekati dia. Kita tak turun padang untuk bersemuka dengan dia, laksanakan sesuatu yang mampu menarik dia. Kan? Sebab dia ada cara minat dia. Kita tak boleh nak cakap apa yang kita buat dulu dia kena suka. Tak. Ya? Generasi sekarang dia ada cara dia. Dia sayang Malaysia. Dia cintakan Malaysia. Tapi dengan cara dia. Itulah mungkin dalam cara-cara atau kaedah nak menyemai semangat cintakan negara, kita perlu mendekati mereka dengan lebih. Itulah kurangnya kita bersemuka dengan golongan-golongan muda. Itu antara isu membuatkan kita bermasalah untuk menyemai perpaduan antara kaum. Ya, itulah jawapan saya. Saya tertarik dengan poin-poin daripada ahli panel kita. Dia pun dah panjang bercakap tadi, jadi saya bagi dia masa ambil nafas sekejap. Saya nak beri sedikit pandangan juga tentang pembinaan sebuah negara. Sebuah negara yang hebat bukan dibina oleh satu atau dua orang yang hebat, betul? Ya, betul. Negara yang hebat bermula dengan individu yang hebat. Individu yang hebat melahirkan keluarga yang hebat. Bila keluarga hebat, rumah hebat. Bila rumah-rumah menjadi hebat, kampung-kampung menjadi hebat. Kampung-kampung jadi hebat, negeri jadi hebat dan terusnya. Negara yang akan menjadi hebat. Jadi pembentukan sebuah negara adalah tanggungjawab semua orang. Bukan tanggungjawab seorang. Okey? Jadi daripada akar, daripada bawah kita kena usahakan untuk semaikan sifat patriotisme dan cintakan negara. Bila kita akan pergi ke soalan yang terakhir. Kepada ahli panel, apakah pendapat atau kaedah meningkatkan penghayatan Hari Malaysia kepada generasi baru masa kini? Okey, terima kasih dengan soalan tu. Kaedah ataupun pendapat untuk nak meningkatkan semangat cintakan negara, ya, semangat perpaduan untuk menghayati sebenarnya Hari Malaysia tu, ya, penubuhan Hari Malaysia. Bukan sekadar tarikh sejarah tu saja kita ingat, ya. Bila kerajaan dah bagi kita cuti, kita perlu menghayati dan perlu menyerapkan apa nilai Hari Malaysia tu dalam diri di semua peringkat umur. Contoh, saya mungkin generasi sekarang yang mana pernah menghadiri menyertai PLKN dulu kan. Contoh, itu antara program yang mana sesuai untuk kita rapatkan jurang antara kaum, kita semai semangat jati diri kan, yang mana dulu dah lebih 10 tahun dah pelaksanaannya dan sekarang dah tak ada. Tapi generasi yang pernah menyertai itu sekarang mungkin dah kerja kan, generasi muda tu. Jadi perubahan dalam diri mereka sebelum ataupun dah selepas menyertai program tu ada banyak beza kan. Sebab dalam program tu sendiri itu contoh bagi saya pelaksanaan antara yang baik untuk kita ketengahkan. Sebab dalam program tu sendiri mereka telah dididik untuk bercampur antara kaum, bekerjasama antara kaum. Sebab sebelum ni kita tak pernah pun biasa untuk bekerjasama kan. Nak buat kerjasama, nak masuk hutan ke, nak buat program ke bersama-sama dengan antara kaum. Tapi bila kita dah didik untuk buat semua tu dalam satu-satu program tu, dia secara tak langsung dia buatkan kita lebih yakin dan berani. Jadi generasi tu sekarang dah bekerja yang join tu dulu.
dah bekerja. Jadi perubahan tu membuatkan lebih baiklah keadaannya kan, untuk mereka lebih bersefahaman antara kaum. Selain daripada tu contoh, sebab bagi saya melalui pelbagai program dan aktiviti yang sesuai secara berkala, ya. Kalau kita perasan, kalau tuan-tuan perasan program-program yang kita laksanakan, okey, sebelum kita dapat cuti 2010 kan, tahun 2010 sebelum tu kita tak ada cuti lagi, tapi selepas 2010 kita ada laksanakan perayaan sambutan. Jadi sambutan-sambutan tu kita laksanakan sekali dengan Hari Kemerdekaan kan. Bila kita buat program-program untuk menyemai jati diri, patriotisme, kalau kita perasan dalam hanya pada bulan 8 dan bulan 9, ya. Bila kita cakap pasal perayaan sambutan hari raya contoh, memang pada hari raya, tapi sambutan Hari Kemerdekaan pada bulan kemerdekaan, sambutan Hari Malaysia pada Hari Malaysia. Tapi bila kita nak menerapkan nilai patriotik, nilai cintakan negara, bukan hanya pada bulan 8 saja. Kita tak nak generasi tahu, oh semangat patriotik kena ada pada bulan 8 je. Kan? Pada bulan 8 yang kita nak pulun. Nah, kita promosikan Hari Kemerdekaan, tapi semangat patriotik dan semangat cintakan negara, perpaduan antara kaum perlu kita semai ataupun kita promotekan setiap bulan. Ya? Setiap bulan. Contoh macam lagu, orang kata lagu kan, lagu Sejahtera Malaysia, yang mana dia menceritakan tentang sejahteranya kita dalam Malaysia. Kenapa waktu merdeka je yang kita nak mainkan? Kan? Macam lagu tanggal 31 Ogos mestilah, sebab dia memang dah betul cakap pasal 31 Ogos. Tapi lain-lain lagu patriotik perlu kita mainkan selalu. Ya? Kita mainkan setiap bulan. Program-program pun kenegaraan, program-program yang berbentuk patriotisme tidak semestinya hanya pada bulan 8. Ya? Macam kita ejen patriotisme negara. Bila kita sebagai Jabatan Penerangan, kita perlu kerapkan lagi kita punya promosi di lapangan, mendekati masyarakat. Sebab kita nak menyemai semangat jati diri tu bukan hanya pada bulan 8 saja, macam saya cakap tadi kan. Sebab bagi saya, bila kita cakap pasal promosi, ya, promosi macam promosi ni, kita nak promotekan patriotisme, promosi barang lah, contohnya kita jual barang, kita kena dalam konteks promosi kita kena kerap, berulang, berkala, ya. Sebab kita tak nak masyarakat tahu bulan 8 je yang kita punya barang laku, kan. Lepas tu lain-lain bulan tu dah lupa, kita ada 12 bulan. Jadi kita dalam nak menerapkan nilai patriotisme dan cintakan negara, apa salah kalau dalam bulan-bulan yang lain tak ada program besar, mungkin ada penghayatan, mungkin ada pendekatan yang berbeza. Contoh macam, saya suka ambil contoh dulu lah, waktu saya dulu kan, waktu kita zaman TV je, sebelum nak di RTM kan, sebelum kita nak habis TV siaran tu, pukul 12 tu dah ada lagu patriotik kan, lagu Negara Aku tu yang tutup tu. Lepas tu dia ada lagu Sejahtera Malaysia. Benda tu berulang-ulang tau, sebab kita suka tengok rancangan dah malam tu kan. Lepas tu sebelum nak habis tu ada lagu Sejahtera Malaysia kan, dia nyanyi puji dan syukur pada ilahi. Ada Datuk Fauzi Ahmad Daud, ada Rohana Jalil, ada siapa lagi, artis-artis tertentu kan. Kita boleh ingat sampai sekarang lirik-lirik dia tu, sebab berulang. Dia bukan bulan 8 je dia pasang. Tahu. Jadi bila dalam konteks promosi, kita mempromosikan penghayatan semangat kenegaraan, patriotisme, perlu kerap lah, kan. Lagu ada, melalui program-program ataupun pertandingan-pertandingan tertentu, kan. Bila kita nak cakap pasal perpaduan kaum, macam sebelum ni kita buat pertandingan nyanyi lagu patriotik kan, semula lagu patriotik, mungkin kita boleh buat lagu patriotik untuk bukan Melayu kan, untuk mereka nyanyi. Secara tak langsung
pertandingan tu mampu menarik minat kaum-kaum lain untuk bersama-sama menonjolkan diri, kan? Kita boleh buat ubah pula setiap tahun. Sebab seperti yang macam saya cakap tadi, dalam promosi kita perlu berkala, ulang-ulang, kita perlu buat selalu. Dan di samping tu kita perlu ada penambahbaikan untuk membuatkan golongan muda khususnya tak bosan, kan? Dengan apa yang kita laksanakan. Selain daripada tu, promosi di media sosial, media massa, macam saya cakap tadi, di TV, sekarang kita ada media sosial. Kita perlu banyakkan lagi program-program yang mendekati mereka ni. Sebab macam saya cakap pada awal tadi, bila kita mendekati golongan muda, generasi baru, sebenarnya kalau bila sambutan Merdeka, kita turun Info on Wheel program, kita turun. Macam orang lama mungkin kita tahu, semangat dia daripada awal, beli bendera banyak-banyak, hias rumah, hias kenderaan, hias halaman rumah, buatkan baju untuk anak, untuk lalu gemilang, sepakaian beragam. Semangat dia tu, cara dia macam tu, tahu? Dia hias basikal dia apa semua, semangat, tunjukkan. Ada Facebook lagi, tunjukkan dekat Facebook tu, inilah semangat aku yang pernah hidup zaman penjajah. Tapi anak muda, dia punya penghayatan ada. Bila kita turun Info on Wheel tu, kita tengok, dia punya semangat, dia nak tunjukkan dia anak Malaysia generasi baru, ya. Kita perlu beri peluang pada dia untuk ketengahkan apa yang dia, cara dia sendiri, kan, generasi muda, dengan dia punya media sosialnya, dengan idea-idea bernasnya. Boleh kita gabungkan untuk mengubah pendekatan pertandingan program. Kalau sebelum ni kita asyik buat yang sama, mungkin kita boleh ubah ataupun menambah baik bagi meneruskan minat golongan muda menyertai, kan? Sebab bila dia tengok agensi tu buat macam ni je, yang ni buat macam ni je, tiap-tiap tahun sama. Jadi perlu kita ada penambahbaikan untuk mendapatkan lebih perhatian. Seterusnya, menarik minat golongan muda untuk ingat 16 September 1963 adalah Hari Malaysia. Kita perlu sambut tertubuhnya Malaysia tu, kan? Selain daripada tu, macam tadi saya cakap, kita kaedah macam Kemna Semangat tadi, yang PKN tadi tu, itu antara contoh untuk merapatkan lagi hubungan antara kaum. Selain pada tu, program-program yang kita promosikan perlu berkala, perlu ada kesinambungan. Sebab dalam 12 bulan, apa salahnya 2 bulan sekali kita promotkan patriotisme. Kita adakan satu pertandingan ataupun peraduan untuk tarik minat lain kaum untuk menyertai, kan? Bukan pada bulan 8 je, bukan pada bulan 9 saja, pada bulan-bulan yang lain pun. Sebab semangat patriotisme dia kena berterusan. Sebab tu bila kita patriotisme hanya pada bulan 8, bila tibanya Hari Pahlawan, Hari ATM, Hari Polis, Hari Bomba dan Hari Nurse, Doktor, pahlawan-pahlawan barisan hadapan kita ni, kita biasa je buat tak tahu je. Kita tak menghargai. Sebab kita tak dididik sepanjang tahun untuk menghargainya, cintakan negara. Betul tak? Kita bila cintakan negara, semangat cintakan negara. Cinta bukan bulan 8 je. Cinta kita tak nak orang cinta hanya pada bulan 8. Kan? Cinta kita nak sepanjang tahun. Cintakan negara, sayangkan negara, cintakan perpaduan yang ada, ya. Jadi perlu kita terus dan laksanakan secara berkala. Selain pada tu, target golongan-golongan sasar tertentu. Kanak-kanak dengan Hari Malaysia, adakan pertandingan-pertandingan, contohnya lah di peringkat kanak-kanak prasekolah dan sekolah rendah, kenal budaya lain-lain kaum. Ada buat pertandingan, ada buat kuis di peringkat sekolah untuk kenal tradisi, budaya masyarakat lain kaum, supaya generasi bila dia dah besar macam sekarang,
bila kita macam rasa, kalau saya tanya kamu biasa tengok persembahan kebudayaan tarian? Kurang. Ya? Kurang kan? Dia tak seperti zaman dulu. Di TV-TV ada siaran tentang kebudayaan, perayaan lain-lain kaum. Bila kita siarkan, kita kongsikan untuk tatapan generasi baru. Secara tak langsung mereka ada sifat ingin tahu. Ya? Mereka ada sifat ingin tahu, waktu perayaan Hari Deepavali macam ni. Waktu perayaan Taipusam, macam ni. Supaya mereka tak rasa pelik tau. Ini kita tak kongsikan dan kita tak promotekan apa yang kita ada, lebih kepada tertutup, membuatkan generasi baru rasa pelik. Kenapa tarian kaum Cina macam ni? Kenapa tahu tarian masyarakat India macam ni? Bila perayaan Taipusam, Deepavali, Pongal, kenapa sambutan dia macam ni? Apa yang dia buat? Sebab kita tak dedahkan, kita tak didik masyarakat kita tentang tradisi dan kepercayaan kaum-kaum tertentu secara meluas. Ya? Dia lebih tertutup, buatkan generasi yang pegang handphone selalu ni rasa pelik bila tengok secara langsung jalan-jalan kat luar kan. Kenapa ada tarian singa pula? Kenapa hari raya tak buat macam tu? Kita tak nak sampaikan generasi kita di tahap macam tu. Dia dah rasa pelik dengan budaya-budaya kaum-kaum lain. Jadi sebagai salah sebuah agensi kita, kan, selain daripada kita mengetengahkan fahaman tentang apa tu Hari Malaysia, elemen kebudayaan, promosi, ya, supaya masyarakat dan lain kaum yang generasi muda-muda ni, seronok dia nak menyertai tau. Ada ni lah, macam ni lah kat situ ada show persembahan tarian, rasa seronok nak tahu tau. Itu kebudayaan bangsa dia, bangsa Malaysia. Jadi secara tak langsung dia mula menyerapkan fahaman kaum-kaum ni macam ni, kan. Itu antara usaha lah bagi saya untuk kita nak dekatkan lagi jurang antara kaum di Malaysia, untuk kita jaga perpaduan Malaysia. Kita Hari Malaysia kita ada kaum-kaum yang utama, kan. Jadi pendekatan secara budaya, tarian, tradisi, perayaan itu penting, kan, untuk setiap masyarakat, bukan pada waktu sekolah je kena tahu, selama mana pun kena tahu. Setiap tahun kita ada perayaan tu diulang. Jadi dengan masyarakat yang berbilang kaum, Sabah Sarawak kita ada perayaan dia macam-macam lagi, kan, dengan pakaian tradisional dia. Kita nak dia masyarakat ni semua, anak-anak muda ni tahu kepelbagaian budaya kita yang kaya di Malaysia. Perlu kita teruskan dan kita fahamkan supaya perpaduan kita jadi lebih erat. Kalau bukan kita sebagai anak Malaysia yang jaga, siapa nak jaga? Kan? Kalau takkan kita nak suruh orang luar pula datang sini kagum, wow, Malaysia best. Kan, Malaysia begini-begini. Kan? Kita tak nak. Kita sendiri tak faham. Orang luar pula yang sibuk-sibuk nak faham kita ni, kan? Okey, selain daripada tu, macam tadi saya cakap, elemen kebudayaan, elemen budi bahasa. Saya suka cakap berkenaan dengan antara poin dalam rukun negara, kesopanan, kesusilaan. Kesopanan, kesusilaan. Kalau dulu selalu dengar kat TV tu lagu Siti Nurhaliza, budi bahasa budaya kita. Betul tak? Dalam kita nak menerapkan fahaman tentang perpaduan negara, kesopanan dan kesusilaan memainkan peranan utama. Ya, bila kita selalu promotkan tentang lagu tu antara satu tarikan untuk kita dekatkan anak muda. Bila dia hafal, dia seronok, faham budi bahasa budaya kita, kan. Sebab itu memang budaya Malaysia. Bukan untuk budaya Melayu, bukan untuk budaya kaum India, bukan. Dia untuk satu Malaysia kena terapkan kesopanan dan kesusilaan ada dalam rukun negara. Jadi budi bahasa tu bila kita kongsikan macam dulu. Zaman saya sekolah dululah, selalu TV ada promotkan TV pendidikan. Ya, TV pendidikan ni dia terapkan nilai-nilai murni, cara kita nak tegur masyarakat. Bila kita berada di dalam satu komuniti, cara kita nak hormat orang tua, cara kita nak hormat orang lain, cara kita nak tegur. Jadi secara tak langsung
benda tu dapat menyerap dalam diri anak muda untuk dia belajar, kan? Contoh kalau kanak-kanak kita ada Upin Ipin, kita ada tu antara kartun yang menerap penilaian yang murni untuk budak-budak belajar tentang kesopanan dan kesusilaan. Rasa itu saja saya punya cadangan. Sebab kalau nak cakap lagi orang kata cadangan-cadangan ni, dia tajuk dia seronok tapi panjang lagi tau. Baik, itulah tadi banyak sebenarnya penerangan berkenaan Hari Malaysia daripada ahli panel kita. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel yang telah menerangkan kepada kita semua berkenaan kepentingan meraihkan Hari Malaysia yang bertujuan untuk mengukuhkan perpaduan sosial, integrasi nasional, bertolak ansur dan persefahaman. Diharap dengan adanya Hari Malaysia ini akan memantapkan lagi patriotisme dalam kalangan rakyat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Encik Amir Ritaudin Roslan, Pegawai Penerangan Daerah Hulu Selangor. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Teruskan menyokong influencer Japan Selangor dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.